Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Hari ini saya kongsikan kepada anda semua simulasi menjawab soalan sejarah SPM Kertas 3 menggunakan modul yang disediakan oleh kami dari tim iPro. Sejarah Kertas 3 akan berlangsung pada 25 Februari 2021 dan akan bermula pada jam 2 hingga jam 5 petang. Sejarah Kertas 3 merupakan tugasan yang berbentuk esei, iaitu calon-calon mesti menjawab dalam bentuk esei. Dan wajaran markah bagi kertas ini adalah 20% daripada keseluruhan markah kertas sejarah SPM. Ini merupakan satu wajaran yang sangat besar yang bukan sahaja membantu calon untuk lulus tetapi memperolehi grade yang baik dalam kertas sejarah. Oleh itu, soalan ini adalah berdasarkan satu tema, kemudian merupakan satu peperiksaan yang berbentuk open book test. Oleh itu, calon perlu ada bahan rujukan dan soalan kertas 3 ini mengandungi 8 hingga 10 aspek. Maksudnya, ada tahun tertentu soalan ditanya 1 hingga 8. Pernah juga berlaku soalan ditanya 1 hingga 10. Jadi, calon perlu menjawab semua soalan. Pastikan anda membaca keseluruhan soalan dan menemui perkataan tamat, kerana pernah berlaku calon tidak menjawab semua soalan apabila soalan yang berikutnya itu berada pada helaian yang berikutnya. Seterusnya, patuhi peruntukan markah, ya. Jadi pastikan berapa markah untuk setiap soalan itu dan salinlah sesuai dengan peruntukan markah. Berikut adalah tema umum soalan sejarah kertas 3 SPM. Jadi kalau kita lihat di sini, tema umum adalah tema 12 yang berbunyi Malaysia dan kerjasama masyarakat antarabangsa. Dan bab yang terlibat adalah bab 9 tingkatan 5. Dan tema ini berbunyi Perang Dunia Pertama, juga dikenali sebagai The Great War atau Perang Besar yang pernah diketahui oleh manusia. Perang tersebut juga menandakan bermulanya konflik antara bangsa yang lain dan meninggalkan kesan yang besar terhadap dunia. Oleh itu, beberapa perkataan perlu diambil kira di sini adalah Perang Dunia Pertama. Seterusnya, bermulanya konflik antara bangsa. Di sini kita perlu melihat bagaimana Perang Dunia Pertama itu membawa kepada konflik besar yang berikutnya berlaku yang memberikan kesan, ya, kesan kepada siapa? Kesan kepada dunia. Jadi perkara-perkara ini perlulah diperincikan dalam proses simulasi supaya kita boleh menjawab soalan kertas 3 dengan baik dan memperolehi markah yang cemerlang. Seterusnya, apakah persiapan yang perlu dilakukan setelah keluarnya tema umum? Antara persiapan yang perlu dilakukan ialah murid berbincang dengan guru dan rakan tentang tema umum. Kemudian memikirkan dan menjangkakan soalan spesifik berdasarkan tema umum. Berikutnya adalah menganalisis, mengumpul dan menyusun bahan. Di sinilah yang perlu kita lakukan dengan bersungguh-sungguh, yaitu menganalisis tema umum, mengumpul bahan dan menyusun bahan berdasarkan tema umum. Oleh itu, tim iPro telah menyediakan modul dan juga soalan-soalan simulasi bagi memudahkan proses menganalisis, mengumpul dan menyusun bahan, dan seterusnya memudahkan penguasaan murid, seterusnya membolehkan murid mendapat markah yang baik untuk menjawab soalan kertas 3 ini. Seterusnya, apa yang boleh dilakukan ialah murid dan guru mengadakan sesi simulasi berdasarkan soalan-soalan percubaan yang telah disediakan. Dan di sini kalau kita berdasarkan pengalaman cikgu, semakin banyak simulasi yang dilakukan oleh murid, ya, semakin mahir murid menjawab soalan dan semakin berkeyakinan, ya, semasa berada di dewan peperiksaan. Seterusnya, cikgu kongsikan teknik menjawab soalan sejarah kertas 3. Antara saranan guru kepada semua calon ialah baca dan fahami kehendak soalan. Sekiranya calon faham kehendak soalan, ini membolehkan calon-calon menjawab soalan berkenaan dengan tepat. Seterusnya, jawablah soalan yang senang dahulu. Biasanya untuk kertas 3 ni, soalan yang senang adalah soalan 1, 2 dan 3 dan soalan 8 dan 9. Berikutnya, jawab berdasarkan peruntukan markah.
Jika soalan itu memperuntukkan 5 markah, maka tulislah jawapan yang sesuai dengan peruntukan 5 markah. Jika soalan itu memperuntukkan 15 markah, maka tulislah jawapan yang sesuai dengan peruntukan markah sebanyak 15 markah. Seterusnya, digalakkan juga calon menjawab lebih, ya, jangan terkurang, ya. Biasakan beri fakta, huraian dan contoh. Berikutnya adalah calon dikehendaki menjawab dalam bentuk esei ataupun ayat yang lengkap. Kerana sekiranya calon menjawab dalam bentuk poin, markah akan dipotong. Seterusnya, tulislah nombor soalan, ya, dengan tepat. Sekiranya menjawab soalan 1, tulislah nombor 1. Sekiranya soalan itu ada pecahan, iaitu contohnya soalan 2, pecahan Roman 1, pecahan Roman 2, maka tulislah perincian nombor soalan tersebut. Berikutnya, jawab semua soalan, ya, pastikan calon menjawab semua soalan. Jadi di sini pastikan calon menjumpai perkataan tamat itu, ya, untuk memastikan calon menjawab semua soalan. Kemudian jangan risau, tidak ada tolak markah. Jadi kalau calon jawab lebih, jangan risau, tidak ada tolak markah, ya. Dan pastikan calon menggunakan penanda wacana. Kita beralih kepada kandungan modul kertas 3 yang disediakan oleh tim iPro. Untuk itu, nasihat cikgu kepada semua calon, banyakkan membuat simulasinya ataupun latihan berdasarkan set-set soalan yang telah disediakan oleh tim kami supaya anda semua bersedia, ya, untuk menduduki peperiksaan SPM yang sebenar kelak. Okey, calon mesti mencatat, ya, semasa membuat simulasi, calon mesti mencatat perkara-perkara penting, ya, semasa berbincang bersama guru, ya, di dalam buku atau modul yang disediakan ini. Rasionalnya untuk menunjukkan bahawa calon telah bersungguh-sungguh, ya, membuat kajian. Kerana sepatutnya apabila tema umum keluar, calon sepatutnya membuat kajian. Jadi semasa kita membuat simulasi itu, anda boleh dianggap sebagai sedang membuat kajian tentang tema umum yang berkaitan dengan tajuk sejarah kertas 3 SPM 2020. Seterusnya, kajian yang mendalam atau persiapan yang rapi adalah sangat penting untuk membolehkan murid memahami kehendak soalan dan mengenal pasti jawapan berdasarkan bahan yang anda ada dengan pantas. Seterusnya, boleh menjawab soalan dengan tepat dan yang lebih penting, dengan itu anda akan memperolehi markah yang baik semasa dalam SPM nanti. Berikut kita teliti pembahagian isi kandungan dalam modul iPro yang disediakan oleh tim iPro. Sangat penting untuk anda mengetahui isi kandungan modul ini untuk membolehkan calon-calon menjawab soalan dengan pantas dan tepat. Antara kandungannya yaitu yang pertama berkaitan dengan pengenalan, berkaitan dengan tema umum. Dan dalam bahagian pengenalan ini anda boleh lihat di sana diberikan tentang maksud konflik antara bangsa dan juga latar belakang Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Seterusnya ialah faktor-faktor ataupun sebab-sebab yang membawa kepada berlakunya konflik antara bangsa ataupun sebab-sebab meletusnya Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Okey, dan yang berikutnya iaitu berkaitan dengan peristiwa ataupun situasi semasa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Dan isi yang berikutnya berkaitan dengan langkah-langkah atau usaha-usaha untuk menamatkan Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Dan berikutnya yang kelima adalah kesan ataupun implikasi daripada Perang Dunia Pertama dan Kedua. Seterusnya, ekoran dari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu membawa kepada kemunculan blok dunia dan juga Perang Dingin. Isi yang ketujuh adalah berkaitan dengan perkara-perkara kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi di sini murid boleh membaca dengan lebih teliti, ya, perincian pada kandungan ini dan juga nanti membelek pada bahagian halaman yang menerangkan secara terperinci berkaitan dengan kandungan ini supaya lebih memahami dan mudah menggunakan jawapan-jawapan yang disediakan ini dalam pelbagai bentuk persoalan yang diketengahkan, ya. Seterusnya yang soalan yang berkaitan kandungan yang berkaitan dengan cabaran dan langkah. Di sini diberikan beberapa, ya, bentuk
jawapan yang berkaitan cabaran dan langkah yang berkaitan dengan tema ini supaya kita boleh memilih yang paling tepat semasa peperiksaan kelab ya. Kemudian seterusnya adalah iktibar, nilai dan juga kesimpulan ataupun rumusan. Seterusnya, ingin cikgu tegaskan di sini kepada semua calon adalah penting untuk setiap calon mengetahui keseluruhan isi buku ataupun modul yang digunakan untuk dibawa semasa ke Dewan Peperiksaan. Kerana dengan mengetahui keseluruhan isi kandungan dan juga perincian kandungan itu membolehkan calon-calon mengenal pasti jawapan dengan cepat dan menjawab dengan tepat. Berikutnya adalah penting untuk membuat simulasi supaya anda dapat meningkatkan kemahiran menjawab soalan dan membolehkan anda juga menjawab soalan dengan tepat. Berikutnya, semasa membuat simulasi, ada kemungkinan bahan yang anda miliki itu perlu ditambah dengan beberapa catatan atau beberapa kandungan yang lain. Jadi semasa simulasi inilah anda perlu tambah supaya semasa peperiksaan nanti membolehkan anda menjawab dengan lebih lancar. Beralih kita kepada set simulasi yang pertama. Kalau kita lihat berdasarkan set ini, soalan pertama berbunyi jelaskan latar belakang tercetusnya Perang Dunia Pertama. Jadi soalan ini hanya inginkan latar belakang Perang Dunia Pertama. Jadi di manakah jawapan bagi soalan tersebut? Jadi kita boleh rujuk pada muka surat 1 dalam modul iPro itu. Di sana tertera latar belakang Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Jadi soalan hanya menanyakan tentang Perang Dunia Pertama. Jadi calon-calon hanya perlu menyalin tentang latar belakang Perang Dunia Pertama sahaja. Berikutnya, soalan yang kedua iaitu Perang Dunia Kedua tetap berlaku walaupun setelah tertubuhnya Liga Bangsa. Berikan penjelasan. Soalan ini menjurus kepada faktor Perang Dunia Kedua. Oleh itu, Perang Dunia Kedua kalau kita lihat di sini faktor-faktornya ada di muka surat yang ketiga. Jadi murid-murid boleh salin terus, jawapan yang tertera di dalam modul ini. Berikutnya, jelaskan usaha-usaha menamatkan Perang Dunia Kedua. Jadi, fokus kepada usaha menamatkan Perang Dunia Kedua ini ada di muka surat 5. Jadi, calon boleh terus menyalin ikut kesesuaian markah. Berikutnya, soalan 4 berbunyi Perang Dunia telah membawa kesan buruk terhadap peradaban manusia. Bahaskan. Jadi, kesan Perang Dunia itu ada di sini ya, di muka surat 5 dan 6. Tapi soalan ini memberi fokus umum ya, iaitu Perang Dunia. Jadi calon-calon boleh gabung ya, kesan Perang Dunia Pertama ataupun kesan Perang Dunia Kedua ya. Seterusnya soalan yang kelima, bagaimana pertubuhan antara bangsa harus bertindak untuk menamatkan peperangan yang berlaku pada masa kini. Jadi ini adalah soalan yang melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Dan ia di bahagian nombor 7 ya, iaitu kajian menyeluruh tentang tema berkaitan dengan kemahiran berfikir aras tinggi. Dan di sini kalau kita lihat soalan ini sesuai dengan jawapan muka surat 12 dan 13 ya, yaitu apakah peranan pertubuhan antara bangsa dalam menjamin keamanan dunia ya. Jadi kita boleh ubah suai ayat itu dan sesuaikan dengan soalan untuk menjawab soalan nombor 5 ini. Beralih kita kepada soalan 6, yaitu soalan yang berbunyi cabaran yang dihadapi untuk mengekalkan keamanan dunia hari ini. Jadi soalan ini hanya memberi fokus kepada cabaran. Oleh itu, berdasarkan modul, jawapan yang sesuai ada di muka surat 20 dan juga 21. Namun begitu, jawapan di modul ini memberi fokus kepada cabaran dan langkah. Oleh itu, dicadangkan di sini calon hanya perlu menyalin jawapan yang berkaitan dengan cabaran sahaja. Seterusnya, soalan yang ketujuh adalah berkaitan dengan langkah untuk mengatasi cabaran di atas. Jadi, jawapan untuk langkah juga ada di muka surat 20 dan 21.
Dan perlu diingatkan kepada semua calon, cabaran dan langkah itu mesti selaras. Sekiranya calon memberikan cabaran berkaitan politik, maka langkah yang diambil juga mesti berkaitan tentang politik. Soalan 8 berkaitan dengan iktibar, calon-calon boleh sahaja terus merujuk kepada halaman 24, dan soalan 9 ada di halaman berkaitan dengan kesimpulan, ada jawapannya di halaman 25. Seterusnya beralih kita kepada soalan 6, iaitu yang berbunyi usaha-usaha yang dilakukan oleh Malaysia bagi mengelakkan terlibat dalam kancah peperangan. Untuk soalan ini jawapan yang sesuai ada di muka surat 18 ya. Cuma calon di sini perlu mengubah suai sedikit ayat pada permulaan ya. Jawapan itu agar disesuaikan dengan kehendak soalan. Soalan yang berikutnya yaitu soalan 7. Apakah cabaran terhadap penglibatan Malaysia dalam hal ehwal antarabangsa dan langkah-langkah menangani cabaran tersebut? Untuk itu soalan 7 ini cabaran dan langkah Malaysia dalam penglibatan antarabangsa ialah jawapannya ada di halaman muka surat 21 dan 22. Jadi calon boleh terus menyalin cabaran dan juga langkah yang tertera pada halaman ini. Berikutnya nilai yang dipelajari berdasar topik yang dikaji, calon boleh terus saja menyalin jawapan di muka surat 24 dan 25. Jadi tengok peruntukan markah sana 10, salinlah sesuai dengan 10 markah. Berikutnya soalan 9, ini yang berbeza dengan soalan yang sebelum ni. Yang ini ada pecahan A, B dan C. Jadi calon boleh memilih jawapan yang ada pecahan juga A, B dan C, ada di halaman 25. Kita beralih kepada set soalan yang berikutnya. Soalan pertama dalam set ini, apakah maksud konflik antara bangsa? Jadi untuk soalan ini jawapannya ada di muka surat yang pertama. Ya, di sana jelas maksud konflik antara bangsa dan sesuai untuk peruntukan 5 markah. Seterusnya soalan yang kedua, jelaskan konflik antara bangsa yang menyebabkan berlakunya peperangan berikut. Roman 1 Perang Dunia Pertama, Roman 2 Perang Dunia Kedua. Jadi jawapan seperti yang saya telah tunjukkan dengan anak panah itu ada di muka surat 2 dan muka surat 3. Seterusnya soalan yang ketiga, bagaimanakah Perang Dunia menyebabkan kemunculan blok dunia dan Perang Dingin? Oke, untuk soalan ini jawapan ada di muka surat 7, yaitu faktor-faktor kemunculan blok dunia dan Perang Dingin. Yang berikutnya, kesan kemunculan blok dunia dan Perang Dingin juga ada tertera di sana di halaman 8 ya. Kemudian bagi soalan yang kelima, mengapakah setiap negara perlu mengelakkan daripada terlibat dalam konflik antara bangsa? So, untuk soalan ini jawapan ada di muka surat 13 dan 14. Kalau kita lihat di sana, mengapa setiap negara yang terlibat dengan konflik antara bangsa perlu mengelakkan peperangan. Jadi murid boleh ubah suai struktur ayat itu dengan keperluan ataupun kehendak soalan. Berikutnya soalan 7. Jelaskan isu-isu antara bangsa yang menggugat keamanan dunia dan langkah mengatasi isu tersebut. Jadi jawapan untuk soalan ini kita boleh tengok di sana muka surat 11, sumbangan atau peranan atau usaha Malaysia dalam menjamin keamanan antara bangsa ataupun mengatasi konflik antara bangsa. Beralih kita kepada soalan yang ketujuh, jelaskan isu-isu antara bangsa yang menggugat keamanan dunia dan langkah menangani isu tersebut. Untuk soalan ini jawapan yang sesuai ada di halaman 18 dan juga 19. Jadi di sini calon juga perlu mengubah suai sedikit permulaan ayat pada jawapan itu disesuaikan dengan kehendak soalan. Berikutnya soalan 8 ni memerlukan calon memberikan nilai dan juga iktibar ya. Jadi di sini ada dua bahagian. Jadi pastikan calon memberikan sebahagian jawapan atau sesuai 5 markah tu jawapan berkaitan dengan nilai, manakala sebahagian lagi atau 5 markah lagi jawapan berkaitan dengan iktibar. Seterusnya soalan 9 iaitu kesimpulan berdasarkan topik yang dikaji. Okey, di sini kalau kita lihat ada pecahan A, B dan C. Calon boleh merujuk di halaman 25. Pilihlah jawapan yang sudah disediakan jawapan dalam bentuk pecahan A, B dan C berkaitan dengan kesimpulan.
Semoga perkongsian cikgu sebentar tadi memberikan manfaat kepada semua calon SPM. Teruskan membuat ulang kaji dan semoga berjaya. Cikgu sudahi dengan sekian dan terima kasih.